Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi Rabu 16 September 2020 bersamaan dengan 28 Muharram 1442, kita dapat meneruskan, menyambung kembali siri-siri pengajian tadabbur Al-Quran dari surah juzuk yang ke-8, Suratul A'raf, ayat 59. Juzuk yang ke-8 Suratul A'raf ayat 59. Untuk maklumat dan rekod sejarah, siri kita ni siri yang ke-11. Siri yang ke-10 kita berhenti pada pagi Jumaat 13 hari bulan 3 2020 bersamaan dengan 18 Rajab 1442, di saat COVID-19 baru mula merebak. Ana catat di sini, pada hari ini kerajaan negeri Perlis telah lockdown masjid, mana tak salat Jumaat dah dia. Tempat kita sini seminggu lepas tu baru berhenti solat Jumaat. Ini sejarah corona dia panggil. Virus corona, dia mari bukan sekat kelak malam kena tutup, masjid kena tutup. Yang kita bimbangnya sampai hari ini, sebahagian daripada orang masih lagi menutup hatinya untuk kembali ke masjid, wal'iyazubillah. Di antara khutbah kita yang awal, apabila kerajaan membenarkan kembali ke masjid setelah 13 ataupun 12 minggu tak solat Jumaat, kita kata pintu masjid telah dibuka, jangan pula pintu hati kamu tertutup, wal'iyazubillah. Jadi alhamdulillah, bermula daripada siri yang ke-11 ini, kita akan terus pengajian kita dari juzuk yang ke-8 dan seterusnya insya-Allah, sehingga bertemu dengan juzuk yang ke-26 yang telah kita khatam. Dia panggil tafsir ringkas musim PKP. Baiklah para jemaah sekalian, kita mula baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian ringkasnya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adhab yawmin azim. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Habislah kita episod cerita Nabi Nuh alaihissalam. Para pelajar tanda, ayat yang kita baca 59 hingga 64 ini kisah Nabi Nuh alaihissalam, di mana kisah ini di awal perbincangan dulu, awal surah dulu Allah SWT sebut kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di sini masuk kepada Allah SWT sebut beberapa kisah para nabi alaihimussalatu wassalam, awal fal awal, seorang-seorang. Dimulai dengan kisah kita ni, kisah Nabi Nuh alaihissalam yang dikira sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, bapa manusia yang kedua. Wa awwalu Rasul yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada penduduk bumi ba'da Adam alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, tengok, laqad arsalna Nuha ila qaumihi, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Itu dakwah Nabi Nuh. Lalu berkata, ya wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji selain daripada Allah Azza wa Jalla. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Kalau kamu langgar, aku bimbang nanti kamu akan turun ke atas kamu azab pada hari yang besar. Ada kata hari besar ni hari kiamat nanti, ataupun yaumut tufan, pada hari berlakunya taufan yang sangat besar itu. Baik, kita pergi kepada tafsir pimpinan. Ini yang anak para pelajar tengok tafsir pimpinan, nota kaki 219. Setelah Allah Ta'ala menerangkan dalam permulaan surah ini akan kisah Nabi Adam alaihissalam. Tengah-tengah dulu, Adam dulu, dan segala yang berhubung dengan kisah ini, dan ciptaannya yang menghairankan. Yalah, tidak mari daripada tanah, lepas tu hidup, kan? Banyak kisah yang menjadi dalil tentang keesaan Allah dan ketuhanannya, serta ditegakkannya hujah-hujah yang tidak dapat disangkal tentang sahnya perkara kebangkitan segala makhluk sesudah mati. Tengok nota kaki dia panjang. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diceritakan pula tentang kisah Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam dan segala yang berlaku kepada mereka bersama dengan umat masing-masing. Bersama dengan umat masing-masing. Tengok, al-hadafu min iradi qisasil anbiya. Kisah-kisah Rasul-Rasul ini mengandungi beberapa matlamat penceritaannya dan faedahnya. Tanda para jemaah,
Kalau yang belum beli lagi tafsir pimpinan, saya dapatkannya, biar kita selaras. Ini jemaah duk tanya, ustaz baca tafsir apa? Tak untuk base perbincangan, kita baca tafsir pimpinan Ar-Rahman yang kita telah baca ni. Tafsir pimpinan Ar-Rahman ni ada Jawi dan ada yang Ruminya. Dua ada. Pada kali ini ana baca huraian dia daripada tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir untuk siri-siri pengajian awal PKP dulu. Kita baca sebuah kitab nama dia Isyraqat Quraniyah. Isyraqat Quraniyah. Untuk maklumat para jemaah, tafsir Al-Munir yang disusun oleh Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah. Kita ini sudah ada terjemahan Indonesia dengan bisa-bisanya ada, tafsir bahasa Malaysia pun ada. Tafsir Al-Munir ini sudah diterjemah ke bahasa Malaysia oleh Persatuan Ulama Malaysia, PUM, kan rasanya lah. Kemudian kitab yang kedua yang Wahbah Al-Mu'tamad diterjemah oleh Jam'iyah Islamiyah di Kuala Lumpur. Beli kitab ni bagus. Kitab Al-Munir ni cantik, cuma anda tak baca harfian sebab dia panjang. Kita akan pilih-pilih je. Baik, kita pergi kepada hadaf ataupun matlamat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kisah-kisah dalam Al-Quran ni. Kenapa? Tengok yang pertama, tulis kisah yang pertama mengingatkan bahawa berpalingnya umat manusia daripada menerima dalil-dalil dan keterangan yang tersebut tidaklah terhad kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara ini ialah satu kebiasaan yang buruk yang terdapat dalam kalangan segala umat yang telah lalu. Di antara adab buruk, perangai tak juh, orang Kelantan kata, iaitulah penentangan umat-umat terhadap Nabi mereka alaihi wassalatu wassalam. Al-hadafus tsani, matlamat yang kedua, menceritakan akibat orang-orang yang engkar itu berakhir dengan laknat di dunia dan kerugian di akhirat. Tengok, lawan Nabi Nuh mati habis dalam air. Di akhirat esok mereka tak lepas. Sebaliknya orang-orang yang benar, yang beriman, dapat mencapai kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti, insya-Allah. Ini sudah tentu menguatkan semangat orang-orang yang benar dan meruntuhkan semangat orang-orang yang engkar. Kalau yang engkar, dia tengok sejarah-sejarah dulu, dia kata tak boleh lawan binasa kita. Kita yang mempertahankan kebenaran, kita rasa lebih tenang sebab kita ada contoh bagaimana para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lalu, walaupun mereka ditindas, walaupun mereka diunaya, dihenyik oleh puak-puak kafir, akhirnya wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan itu bagi orang yang bertakwa. Al-hadafus tsalis, matlamat yang ketiga, menarik perhatian umat manusia bahawa Allah Ta'ala meskipun ia memberi tempoh kepada orang-orang yang engkar itu, tetapi ia tidak membiarkan mereka. Bahkan Allah akan membalas mereka dengan sepenuhnya. Jadi kalau kita tahu kita diunaya, dizalim, kita tahu di depan sana ada mahkamah yang akan mengadili kita, kita rasa lebih tenang, lebih tenang, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian rahimakumullah, ini di antara awal surah yang terawal yang disebut walaqad arsalna Nuha. Sebelum ni sudah ada beberapa ayat yang menyebut tentang Nuh, tapi sepintas lalu. Min qaum Nuh, gitu ya sebut. Tapi tentang cerita walaqad arsalna Nuhan ila qaumi, kalau mengikut tertib mushaf
Ini di antara yang terawal. Untuk rekod para pelajar, tulis Zukira Nuh, telah disebut cerita Nabi Nuh, disebut nama Nuh dalam Al-Quran sebanyak 43 maudhi'an. Tanda berapa kali Tuhan sebut Nabi Nuh dalam Quran? Sebanyak 43 maudhi'an, 43 tempat. 43 kali. Wa dzukirat qissatu mufassalah, dan disebut secara terperinci walaupun tidak lengkap semuanya dalam Al-Quran. Pada permulaannya ayat yang kita baca ni insya-Allah ayat 59 dari suratul A'raf, kemudian diikut dalam suratul Hud, surah Al-Mu'minun, surah Asy-Syu'ara, surah Al-Qamar, dan satu surah Allah namakan dalam Al-Quran ini, nama dia Suratu Nuh. Alhamdulillah, surah Nuh ini telah kita baca dalam siri pengajian tafsir musim PKP yang lalu. Para jemaah sekalian, kalau kita nak tahu senangnya, kita buka Quran yang ada di, tulis kalimah Nuhan. Ni, cari dengan handphone kita ni mudah, tulis kalimah Nuhan, dia akan keluar ayat-ayat yang kita baca tadi. Walaqad arsalna Nuhan, suratul A'raf 59. Walaqad arsalna Nuhan, ayat 25 surah Hud. Walaqad arsalna Nuhan, ayat 23 surah Al-Mu'minun. Walaqad arsalna Nuhan, ayat 14 suratul Ankabut. Kemudian mari surah wallazi minad-din ma wassa bihi Nuhan, surah Asy-Syura. Jadi mudah sekarang ni kalau kita nak cari, mungkin alat-alat ni ada belaka dah. Yang tak adanya tangan yang nak mencari. Nah, kesedaran nak mencari ilmu tidak ada. Sebab itulah bila kita tanya tentang berapa bilangan Al-Quran, ramai di kalangan masyarakat dia akan jawab spontan 6666. Anda kata tuan-tuan, tak usah buat payah kira, buka alat kita ni, letak dia punya kalkulator, tak ambil satu-satu surah, tak akan keluar 666. Dia akan keluar angka lain. Cubalah tengok. Baik, kita kembali kepada tafsir Nabi Nuh alaihissalam, apa yang sudah berlaku pada Nabi Nuh. Balik dulu ayat sampai 64, kemudian kita balik kepada kisah Nabi Nuh secara ringkas berdasarkan kepada kitab yang ada di tangan saya ni. Kalau tuan-tuan nak baca kisah lengkap, detail, mengikut versi Quran, bukan mengikut cerita Israiliyat, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Tulis nama kitab, nama dia Qisasul Quran, kisah-kisah dalam Quran. Alhamdulillah buku ini telah diterjemah ke bahasa Indonesia dan juga ke bahasa Malaysia. Nama dia Kisah-Kisah Quran. Ada 4 jilid bahasa Arab dia, bahasa Malaysia jadi 8 jilid tak silap, dia kecil-kecilkan. Dalam kisah kitab ini, Syekh Abdul Fattah, Allah yahfazuhu, seorang ulama yang mengaji dalam bidang tafsir di Jordan, masih lagi wujud sehingga sekarang ini. Alhamdulillah, ana telah sempat bertemu waktu pergi melawat Jordan dulu, dan Ustaz Abdul Latif kita rapat kerana waktu dia tulis tesis dulu, terlibat dengan Syekh Abdul Fattah Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah. Kitab dia ni menarik sebab dia kumpul ayat Quran. Cerita Nuh ni ambil sini, cantumkan lengkap kisah Nabi Nuh mengikut versi Quran, tapi tidak mengikut versi penceritaan seperti riwayat-riwayat lain. Kerana riwayat lain tu banyaklah, Nabi Nuh ni kapal dia buat yang kayu mari mana. Siapa ada kata kapal Nabi Nuh mari di Gunung Jerai dan sebagainya. Itu cerita-cerita Israiliyat yang dibuat oleh Bani Israel dulu, dan juga Israiliyat Melayu sampai ke zaman kita hari ini. Naam. Baik para jemaah sekalian, balik kepada ayat. Apakah dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Ia
Nabi Nuh kata apa? Faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kamu selain daripada Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang besar, iaitulah hari kiamat. Qala ba'dul mufassirin, hari taufan. Sebab Nabi Nuh ni tahu dah. Allah SWT telah bagi tahu kepada dia bahawa akan berlaku banjir besar. Kerana itu diminta supaya Nabi Nuh buat kapal. Dia semua benda ni kalau kita nak tengok, kita nak kata kebetulan, itu memanglah ketetapan perancangan yang telah yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh ni seorang najaran. Najar ni makna tukang kayu. Dia sendiri tutup najar. Najar ni tukang kayu. Pelajar tanda. Najar tukang kayu. Kalau kata haddad, tukang besi. Itu dia ada belaka. Nabi Daud haddadi, tukang besi kan. Nabi Nuh najar, tukang kayu. Dia ada kepakaran. Maka dia ni ada kepakaran dengan kayu. Allah suruh dia buat kapal. Dia adalah mukjizat dia tu. Baik. Bila dengar macam ni, apa jadi dengan puak-puak yang kerah kepala tak dengar kata ni? Tengok pelajar. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Allahu akbar. Puak ni enggak gitu semualah. Bermula daripada Nabi Nuh, bermula daripada zaman Nabi Nuh sampailah ke zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak kafir musyrik ni dia akan jawab mulut. Qala al-mala'u, berkatalah ketua-ketua dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami nampakmu, hei Nuh, berada dalam kesesatan yang nyata. Tuduhan ni berterusan. Mari Nabi Ibrahim pun sama, Nabi Musa sama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tuduhan yang sama. Karena itu dikatakan al-kufru millatun wahid. Kafir itu agama dia satu je. Agama dia hanya syirik. Agama dia je menentang dakwah nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nuh jawab. Tengok Nuh jawab. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, tidak ada padaku sebarang kesesatan. Mu tuduh kaut-kaut pada aku deh. Mana aku boleh bawa sesat? Aku bawa tauhid. Tetapi aku adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Rasul Rabbil Alamin, bukannya bawa aja sesat. Ini main tuduh-tuduh macam mana? Ini jawapan dia. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Tugas aku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku. Aku hanya menyampaikan, aku bukan reka agama, aku menyampaikan agama ini. Dan aku memberi nasihat kepada kamu sedang aku mengetahui melalui wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak tahu. Jadi mu tahu ke apa? Tahu dah sembah berhala ya kan? Tahu apa ni? Buat benda-benda yang tak baik. Aku yang tahu. Allahu akbar. Nuh jawab lagi.
Awajibtum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walittaqu wa la'allakum turhamun. Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datanya kepada kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu melalui seorang laki-laki dari kalangan kamu? Hak ni dia pelik ni. Kenapa ambil Nuh? Kenapa tak ambil pembesar Nuh? Lagu tu lah. Maksud Nabi dulu macam tu juga. Kenapa Muhammad anak Ibnu Abi Kabsah? Kenapa tidak Abu tu, kenapa tidak macam-macam dia panggil serabut kita ni. Kita pun lagu tu juga. Kalau orang latih orang ni, dia nak orang tu. Mana puas hati. Nah. Kenapa? Kenapa adakah kamu heran tentang datangnya kepada kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu melalui seorang laki-laki dari golongan kamu? Ada hak minta malaikat. Minta malaikat. Tak dengar kata. Kenapa? Kan? Untuk memberi peringatan kepada kamu. Dan supaya kamu bertakwa dan juga supaya kamu beroleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Apa jadi? Tengok ni, ayat ni sangat pendek. Nanti kita kumpul-kumpul dalam ayat lain, dia akan jadi satu. Banyak ayat lain lagi hak perlawanan ni. Fakazzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk. Mereka terus mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera. Allah tak sebut besar mana kapal, panjang mana kapal, yang disebutnya fil fulki, dalam bahtera. Maknanya besar lah tu. Wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan, karamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya daripada melihat kebenaran. Allahu Akbar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ulama lughah kata berbeza dengan kalimat ama. Macam ayat Quran ni amin. Kalimah amin maknanya dengan tanda pelajar. Al-amiyu dengan kalimah al-a'ma. Beza dianya amin ai buta dari sudut al-basirah. Amal basirah, buta mata hati. Kalau kata a'ma, al-a'ma tu buta mata hak dua ni, celek. Amin. Tengok Tuhan kata sini kanu qauman amin. Kumpulan itu adalah kumpulan buta. Buta apa? Buta mata hati. Mata celek lah, duk kelipah duk pelawai dengan Nabi Nuh. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang kita baca ni 59 dan 64, ini je bahagian kisah Nabi Nuh yang disebut dalam tempat ini. Kita dah sebut tadi berapa tempat Allah Ta'ala sebut dalam Quran. 43 tempat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Nabi Nuh alaihi salam. Baiklah, sebagai kisah yang terawal yang disebut dalam tertib Quran, ana baca ringkas kepada para jemaah sekalian tentang Nabi Nuh. Adapun cerita panjang yang telah kita sebut juga dalam surah Nuh, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk balik dalam rakaman kita di dalam Facebook di dalam Facebook Dar Taibah Barakah. Kita kumpul satu playlist, dia panggil siri-siri yang terlepas, dan juga dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Carilah dalam tafsir juz sekian. Alhamdulillah, kita jazakumullahu khairah kepada semua admin
yang bertugas sepanjang masa untuk merakam, menyusun dan menyimpan kuliah-kuliah kita dalam alam maya yang telah dipermudahkan oleh Allah kepada kita ini. Baik, kita pergi kepada secara ringkasnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nama dia, tulis, nama dia Nuh bin Lami'. Nuh bin Lami'. Oh, panjanglah dia ni. Dia gigi-gigi, dia akan jumpa kepada Shish, Shin ya Tha, Shish bin Adam. Di antara Nuh dengan Nabi Adam ni Nuh, ayah dia nama Lami', mutawasilih, Nuh, Yari, Mahlail, Qainan, Anush, Shish, Adam. Maknanya Nuh sampai ke Adam ada 9 keturunan baru sampai. Nabi Nuh tanda wahwa awwalur rusul, rasul yang pertama yang dihantarkan kepada kaum musyrik, kaum berlaku syirik. Sebagaimana dalam hadis asy-syafa'ah, Nabi kita sebut dalam hadis syafaat yang dikeluar oleh Imam Muslim, ketika kita berlagak di mahsyar mencari siapa yang menyelesaikan kita, mula-mula kita cari Nabi Adam. Ada yang kata izhab ila Nuh, pergi cari Nuh. Aku tak boleh sebab aku langgar PKP dulu. Dalam syurga dulu pergi dekat pokok sajarah. Pokok dia panggil pokok khuldi kan. Ni baru dapat, lama dah video ni tapi kita baru tengok semula. Ada orang hantar mari, seorang pakcik ceramah, dia kata Nabi Adam ni ada halqum ni sebiji sini. Sebab apa? Sebab dia makan sebiji. Tok Hawa, nenek kita ada dua mana di tempat dia tu lah. Sebab apa? Sebab dia makan 2 biji. Kita kata ini Israiliyat, mengarut tafsir Quran dengan cerita-cerita khurafat macam ni. Jangan dihitamkan tafsir Quran dengan cerita-cerita yang karut. Pendengar tu kok sengih suka. Patutlah orang perempuan ada 2 apa? 2 pek itulah. Nah, orang laki-laki ada 1 halqum sini. Orang perempuan mana ada butir sini? Tak ada. Kalau ada tu ponda tu. Nah, kalau ada orang baru cakap selu-selu jalan ngongek-ngongek tengok butir halqum sah, kita kata muni bapak jatuh ni pasal nak jadi tin. Ni bahaya. Baik. Jadi dia kata dalam hadis syafaat, dia kata ya Nuh anta awwalur rusul ilal ardi. Mu rasul yang pertama ke atas manusia di muka bumi ini. Dan dalam syariat Nabi Nuh lah awal rasul yang mengharamkan al-banat wal akhawat wal ammat wal khalat. Haram dah menikah dengan adik-beradik, dengan mak saudara, haram. Mula-mula syariat Nabi Adam dia boleh sebab tak ada manusia. Pasal itulah berlaku cerita Qabil dengan Habil tu. Hak kembar ni boleh kahwin dengan hak ni. Dia tak boleh nikah hak yang satu kandungan satu perut, dia tak boleh. Itu adik-beradik. Hak kandungan yang kedua, dia ni nak kahwin dengan ni, ni silang dia panggil. Tapi bila mari Nabi Nuh alaihissalam, maka tidak boleh lagi kahwin dengan adik-beradik, tak boleh lagi kahwin dengan mak saudara, al-akhawat, al-banat, dengan anak-anak, dengan amat, tidak boleh lagi. Sebab manusia dah ramai, nikah dengan orang lain lah pula. Apa duduk main belaga di tempat yang sama. Kata orang lam yalqa nabiyyun min qaumin al-adha, di antara nabi yang banyak disakiti oleh kaum dia, iaitulah Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas kata, tanda pelajar, Ibnu Abbas kata umur dia waktu dibangkitkan itu umur 40 tahun. Dalam siri yang lalu kita dah bincang, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam itu dibangkit pada umur 40 tahun, kecuali siapa dia? Ibnai Al-Khalah, Nabi Isa dengan Nabi Yahya kan. Nah, dia itu awal. Nabi Isa awal lagi. Dia naik ke langit pada umur 30 lebih. Mana tak sampai 40. Ada juga orang ulama tafsir kata umur dia 50 tahun. Wallahu alam, yang pentingnya wa kana najjaran. Dia ni tukar kayu. Kerja dia tukar kayu. Wa summa 'asha ba'da tufan. Kata Ibnu Abbas, dia dibangkitkan umur 40 dan dia hidup lagi, Nabi Nuh hidup selepas daripada tufan selama 60 tahun, sehingga kasuran nas wa fashau, ramah mula orang,
tersebar atas dunia ni, barulah Nabi Nuh alaihi salam meninggal. Kata Zaid Ar-Raqashi, dia kata apa? Dinamakan Nuh tu likathrati ma naha ala nafsihi. Nabi Nuh ni banyak orang panggil muhasabah diri, nama dia penuh. Wallahu alam. Di antara tanda mana nota tak bawa kertas pen kena ada, di antara Nabi Adam sehingga Nabi Nuh asyratu qurun, 10 kurun, 10 abad. Ulama kata tak tahu abad ni berapa, sebab umur dia panjang. Nabi Nuh saja panjang 1000 tahun lebih. Adakah abad dia tu 100 tahun macam kita, ataupun satu abad dia 1000 tahun? Kita kata wallahu alam. Allah Taala, para ulama tafsir, ulama hadis kata asyratu qurun, 10 kurun di antara Nabi Nuh dengan Adam. Al-Imam At-Tirmizi dan lain-lain ulama mengatakan bahawa semua jami'ul khalq, semua makhluk yang wujud atas dunia ini mari daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam setelah berlaku banjir. Zakar Az-Zuhri, tanda ni, ini pembahagian keturunan. Imam Az-Zuhri kata Al-Arab, Farsi, Arab, Parsi, Rom, Ahli Syam, Ahli Yaman, daripada anak-anak Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Pasal tu rupa dia gitu kah? Orang putih itu, comel. Hindi itu macam Pakistan. Hindi, Zanj, Habasyah, wa kullu asud, orang yang hitam-hitam ni, negro, min waladi Ham bin Nuh. Anak dia pendek-pendek, nama dia pendek, Nuh. Anak dia nama apa tadi? Yang pertama, bapa orang Arab, nama dia Sam. Bapa orang Sindi, orang negro, nama dia Ham, Ha Alif Mim. Keturunan Turki, Barbar, Cina, Ya'juj wa Ma'juj, As-Saqalibah, puak-puak kepek-kepek ni. Nah, mari daripada Yafis, Ya Alif Fa Sa, anak-anak Yafis bin Nuh. Penyembahan berhala, permulaan sembahnya berhala di atas dunia ini mari daripada mana? Mari daripada qauman salihin. Lepas pada tu Adam mati, bila mati orang soleh di kalangan mereka, pengikut dia bina kubur, buat masjid atas tu. Dan mereka telah sawwaru, buat patung. Dia kata kita syaitan mari ajar mau buat patung. Buat patung, nak suruh ingat kepada tuan guru, letak patung di masjid. Habis lama hak je buat patung tu mati, syaitan mari pula, tok ayah mau buat patung dulu, bukan nak suruh tengok saja, ambil berkatlah sikit. Tok ayah gosok, mati geng tok ayah, mari pula cucu dia, tak okey, gosok saja. Habis mulalah tunduk hormat. Akhir kali menjadi penyembahan berhala. Kata di para ulama, berlakunya penyembahan berhala atas dunia ni bermula daripada al-ghulu fi hubbi salihin, melampau mencintai orang soleh. Akhir sekali jadi lagu ni. Tuhan sebut dalam Quran beberapa nama mereka: Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Haza asma as-salihin. Ini nama-nama orang soleh di kalangan mereka, tapi akhirnya jadi berhala. Sebab itu para jemaah sekalian, ana tulis makalah saya dalam blog Abu Anas Madani. Tengok search dalam internet blog Abu Anas, cari permulaan berlaku syirik atas dunia mari daripada al-ghulu fi hubbis salihin. Hari ni pun kita bimbang tengok, bila mati orang-orang yang hebat-hebat, tok-tok guru, syekh-syekh mati, anak murid mari buat kubur, berhias comel-comel, letak bunga, letak lapu, bawa gendang mari duduk belebong-belebak sini. Kita kata ini kalau tidak disekat, lama-lama
akan jadi seperti berlaku kepada umat sebelum kedatangan Nabi Nuh alaihissalam. Maka bila berlaku lagu ni, Allah Ta'ala hantar mari Nuh nak kembalikan semula mereka kepada tauhid. Tapi apa jadi? Tengok, fakazzabuhu, mereka telah mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Allahu Akbar. Jadi Nabi Nuh ni telah sebut berapa kali? Berapa kali? Dalam Al-Quran sudah 43 kali. Jadi Nabi Nuh bila dia berdakwah 950 tahun, umur dia panjang, begitu panjang sekali, maka Allah Ta'ala perintah Nuh buat bahtera, kemudian buat naik semua orang naik atas kapal, naik semua kecuali isteri dia. Na'udzubillah. Kita duk berdakwah, bini pula kafir, bini tak dengar kata, bini buat keni lutut, tak tutup aurat. Na'udzubillah, minta berlindung kita. Anak dia seorang, bini dia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh. Kafirnya bini Nabi Nuh ni dengan nas daripada Quran, bukan reka-reka Israeliat, tidak. Dan seorang lagi anak dia yang tak dengar kata juga, tanda pelajar, ada ulama mengatakan nama dia Kan'an. Nama apa? Kan'an, tak dengar kata, dia termasuk di kalangan minal mughraqin, termasuk orang yang tenggelam dalam air. Na'udzubillah. Ada orang kata Kan'an ni bukan anak Nabi Nuh sebenar. Dia kata dia ni ibnu mra'atihi, anak tiri dia. Wallahu alam. Ada kata dak ibnu Nuh haqiqatan, anak dia semati. Cuma Allah nak peringatkan kepada kita, kalau kita ni orang agama, kita ni tok imam ke, ustaz ke, tok guru ke, tok lebar ke, profesor pengajar Islam ke, hati-hati, di belakang kamu ada anak, ada isteri. Kalau tidak dididik, tidak diasuh, tidak diajar betul-betul, bahaya. Nabi Nuh didik dah anak dia, dia Nabi. Cuma Allah Ta'ala nak beri kepada kita ibrah pengajian bahawa kuasa itu di tangan Allah. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi ada kata berapa kebilangan yang ikut Nabi Nuh? Ada kata 40 orang, laki-laki dan perempuan. Ada kata beberapa orang lagi, ada kata 80. Macam-macam lah riwayat. Allah Ta'ala tak sebut berapa banyak. Qila saja. Ada kata 40, ada kata 80, ada kata, yang pentingnya tidak ramai lah, bawah pada 100 orang. Bawah pada 100. Dan dibawa juga atas kapal dia tu burung-burung, binatang-binatang hayawan, zaujaini isnaini, berpasangan. Kalau burung jatuh betina, binatang jatuh betina, supaya lepas pada banjir ni, dua ni melahirkan anak-anak. Adakah tufan ini berlaku seluruhnya, semua dunia tenggelam, ataupun berlaku setakat kampung Nabi Nuh ya? Jadi ini ada dua pandangan. Ada setengah ulama kata dak, berlaku di situ je, tempat puak kafir tu mati situ. Ada kata dak, semua berlaku. Apa tatulah cerita kata Kaabah runtuh sebagaimananya. Dah dengan sebab tufan mari, wallahu alam. Yang pentingnya Allah SWT Maha Kaya, dia nak putuskan semua ataupun tidak, kita kata itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Ada kata naik semua, maknanya semua alam yang ada ketika itu tenggelam belaka. Dalilnya pengkaji pergi cari, ada lagi peninggalan hayawan laut duduk atas bukit. Hayawan air, mana kelakar dia tu ada atas bukit. Maknanya ni kesan daripada tufan Nabi Nuh. Sampai peringkat, dengar ni cerita terbaru zaman PKP. Bukit Panau pun ada juga dinasur. Tahu Bukit Panau? Tanah Merah ni ada dinasur. Lepas padanya istihad ada dinasur, kita tengok air ramai juga hak naik. Ustaz pun naik, tidak ustaz pun bukan naik, pakat duk selfie atas Bukit Panau jadi kerja. Kalau ada dekat Bukit Sengaria ni, kita istihad jumpa dinasur juga, baru ramai orang mari. Tak, kata nak mari naik bukit boleh, kena ngaji dulu pondok baru naik. Baru puas hati kita. Maka di mana ke tempat bahtera Nabi Nuh berlabuh? Tulis.
Allah kata, dak tengok dalam surah Hud ayat 44 Tuhan kata, wa qila ya ardu bla'i wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi. Kapak berlabuh di atas bukit Al-Judi. Di manakah bukit Judi? Tanda pelajar. Bukit Judi ni terletak di Diyarbakar, daripada Jabal Bukit Armenia di janub Turki. Janub dipanggil apa? Selatan negara Turki. Di sana kata-katanya, kalau kita tengok dalam internet ni, cari Jabal Jud, akan keluar bukit. Pengkaji geologi ke apa benda hidup korek je, dia kata ada bahtera kapal duduk sana. Ada bukit Gunung Jerai di Kedah tu. Tu mengarut punya kita. Anak pergi naik baru ni di Gunung Jerai, kita kata mari nak pergi cari kapal Nabi Nuh sini. Orang kata tak ada kapal Nabi Nuh, Telaga tu Ayuh ada. Bahaya atas Bukit Jerai. Telaga tu Ayuh ni kat ramai orang pakat pergi timbul ambil air, ambil berkat lah macam-macam. Pasal itulah kita kata duk main berkat-berkat ni bahaya sebenarnya. Bahaya. Baik para jemaah sekalian, itu di antara kisah ringkas cerita Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Apa lagi cerita Nabi Nuh? Tuan-tuan kita tengoklah, baca dalam cerita Nuh baru ni panjang pula kita cerita. Alhamdulillah, kesimpulan daripada apa yang kita belajar, tanda sikit, ada sebahagian ulama tafsir kata, dia kata Nabi Nuh duduk atas kapal dia daripada bulan Rajab. Bulan Rajab berhenti air itu pada Muharram. Wallahu alam, 5 bulan duduk atas kapal. Tapi dalam Quran tak sebut berapa lama. Dia sebut naik kapal, lepas tu wastawat alal jud, duduk atas bukit Judi. Wallahu alam, itu dia panggil yang terbesar. Baiklah para jemaah sekalian, fiqhul hayah, apa yang kita dapat kesimpulan daripada kisah Nabi Nuh ni? Yang pertama, dakwah dia mengandungi 3 unsur. Yang pertama, dia ajak supaya u'budullah, sembah Allah. Yang kedua, malakum min ilahin ghairuh, tak ada Tuhan lain. Ini dia panggil iqrar bit tauhid. Yang pertama, arahan taklif. Yang ketiga, kebimbangan. Tengok Nabi Nuh ni dia sensitif, lemah lembut dia bimbang mu ni, kalau tak dengar kata aku akan binasa fi yaumin azim. Maka dia panggil tanggungjawab Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitulah menyampaikan risalah. Beza di antara risalah tabligh dengan nasihat. Tanda perbezaan antara tabligh dengan nasihat. Tabligh makna menyampaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat. Ini larangan, ini arahan, itu tabligh. Adapun nasihat makna menggalakkan orang supaya buat. Itu nasihat, perbezaan. Menarik juga kitab kita ni tak? Menarik kalau kita baca lagi panjang. Jadi insya-Allah tamat setakat tu dulu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita sambung lagi siri akan datang kisah tu Nabi Hud alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.